saya tak mahir. Tak mahir. Memang sumpah saya cakap saya tak pandai untuk bergaduh-gaduh pasal bahasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan muka ni lagi. Shima dalam Nohas TV. Nohas TV. Jangan lupa subscribe. Okay, jom kita belajar bahasa. Jom. Saya ni bukan pakar untuk berdebat. Bahasa Melayu lah. Bahasa Indonesia lah. Saya tak mahir. Tak mahir. Memang sumpah saya cakap saya tak pandai untuk bergaduh-gaduh pasal bahasa ni. Tapi saya mahir dalam belajar. Sebab saya seorang yang suka belajar. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Okey? Seiring dengan kepesatan bahasa Indonesia itu sendiri, saya ingin belajar bagaimana menggunakan kosakata ataupun tata bahasa Indonesia yang benar, yang santai-santai. Saya ingin belajar dan saya juga ingin tahu. Jadi saya ambil video kali ini, saya react daripada ML Studio di sini. Okey? Ramai-ramai subscribe channel ini. Okey? Salah satu konten yang menarik untuk kita react dan juga untuk saya belajar bahasa Indonesia adalah yang bertajuk Bahasa Indonesia Dong Kok Si Lah. Di mana kita harus menggunakan perkataan dong, kok, si, lah itu di mana. Jadi saya nak tahu, jom kita react bersama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kali kita menonton sinetron atau filem-filem dari Indonesia dan terkadang kita mendengar perkataan seperti dong, kok, si, lah, sehingga ada yang di antara kita yang cuba mengucapkan perkataan tersebut tanpa menyedari apa maksud di sebaliknya. Perkataan-perkataan seperti dong, kok, si dan sebagainya itu dikenali sebagai partikel dalam bahasa Indonesia. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu dong. Penggunaan dong ini dia di akhir perkataan dan sama seperti lah dalam perkataan sehari-hari kita. Seperti kesini dong atau ya dong. Partikel seterusnya iaitu si, di mana dia diletakkan di hujung perkataan, biasanya seperti tidak mengharapkan sesuatu jawapan daripada perkataan tersebut. Sebagai contoh, apaan sih atau kenapa sih begitu. Partikel seterusnya iaitu nih, di mana nih untuk menegaskan sesuatu. Panas nih, iya nih, di mana nih. Kita lihat partikel yang seterusnya pula, iaitu loh atau terkadang ditulis sebagai lo dengan LHO dari bahasa Jawa, yang bermaksud rasa terkejut atau keheranan yang biasanya ditulis di awal perkataan. Seperti loh, bukannya kamu sudah makan, atau loh, kamu sakit. Kadang-kala penggunaan loh ini diiringi dengan kok yang menunjukkan pertanyaan kenapa diletakkan di hadapan atau selepas subjek. Loh, kok begitu bermaksud dia hairan. Kenapa begitu? Atau kamu kok jahat. Dan kadang-kala kok juga diletak di akhir perkataan. Seperti aku lapar kok bermaksud aku lapar juga. Dan ada juga partikel kan yang ini sama macam kita di sini di Indonesia. Di mana penggunaan kan seperti benarkan apa yang aku bilang atau kan aku sudah bilang ke kamu. Kamu macam kita cakap sehari-hari lah. Betul kan aku cakap apa? Nah, kita pakai satu perkataan. Kita makan ayam. Jika diletakkan dong di belakang perkataan, dia berbunyi kita makan ayam dong. Menunjukkan atau dia bertanya dengan penekanan. Jika diletakkan pula perkataan sih, kita makan ayam sih, maksudnya dia menyatakan sesuatu tersebut tanpa meyakinkan. Jika diletakkan pula perkataan nih, kita makan ayam nih, maksudnya dia meminta penegasan tanpa dia nak menentukan bahawa kita nak makan ayam. Jika diletakkan partikel loh pula, kita makan ayam loh, maksudnya dia menekankan atau dia untuk meyakinkan. Untuk partikel kok pula, dia jadi kita makan ayam kok, maksudnya dia tengah menjelaskan dengan satu kepastian bahawa kita ni sedang makan ayam. Jika dia letakkan pula partikel deh, dia menjadi kita makan ayam deh, maksudnya dia tengah bertolak ansur bahawa iyalah kita makan ayam lah. Macam itulah. Jadi kepada rakan-rakan saya yang menonton video ini, bolehlah cuba perkataan-perkataan seperti dong, kok, sih dan lah untuk berborak dengan rakan-rakan atau kenalan kita dari seberang. Mana tahu juga orang sangkut dengan cewek-cewek dekat sana. Muka serius dah. Ujung-ujung ada lawak dia. Okey, ML Studio, jangan lupa subscribe. Okey? Okey, itu dia. Jadi jom kita praktikkanlah. Kalau kita ada berjumpa dengan teman-teman daripada Indonesia, kita bicaranya ngomong Indonesia, pasti ada sedikit perkataan ini diselitkan sama ada di hujung ataupun di tengah ataupun di depan perkataan itu supaya bunyinya lebih menarik. Gitu kan?
supaya menarik dong. Penegasan di situ kan. Kita makan ayam sih, itu kiranya macam kita menegaskan yang kita nak makan ayam. Yuk kita makan ayam sih. Lebih kurang begitu kan. Okeylah. Perkataan ini akan saya praktekkan nanti di dalam percakapan saya. Mungkin lepas ini saya lebih kerap harus menonton sinetron Indonesia untuk lebih menguasai lagi kosakata dan juga tata bahasa yang benar dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Doakan ya. Doakan. Dikit-dikit belajarnya, nggak bisa sepenuhnya. Kalau tak nanti entah mana-mana saja perginya kan perkataan itu. Saya takut sebenarnya bukan saya nggak mau bicara dalam bahasa Indonesia itu, tapi saya sebenarnya takut jika perkataan saya itu salah disebut dan disalah ertikan. Nanti bisa berantem kita. Bisa berantem lagi, bisa viral lagi katanya. Lihat itu Shima, ungkapannya seperti mahu kita berantem saja. Begitulah. Saya takut sebenarnya nak cakap, takut perkataan itu salah erti dan salah pengertian untuk semua. Saya meminta maaf jika ada perkataan ataupun pertuturan saya yang tidak sesuai digunakan di dalam bahasa Indonesia itu. Dan sesungguhnya tiada apa maksud yang saya katakan itu, hanyalah semata-mata sekadar perucapan dan juga saya sedang belajar menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Okey, doakan ya. Okey, jangan lupa subscribe ML Studio sekali lagi dan juga jangan lupa subscribe Nohas TV. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran bersama dengan saya Shima dalam Nohas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye.